Maka kita lihatlah berapa ramai orang Islam yang terikut-ikut dengan fahaman sekularisme ni, sedangkan fahaman itu adalah fahaman yang sesat. Baik, dalam istilah politik, sekularisme ialah pergerakan yang menuju pemisihan antara agama dengan pemerintahan. Fahaman tersebut cuba memansuhkan atau mengurangkan keterikatan antara pemerintahan dengan agama. Negara seterusnya menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sivil dan menghilangkan perbezaan yang dianggapnya tidak adil dengan dasar agama. Jadi sekular ni mereka pisahkan antara agama dan politik. Maka akhirnya tuan-tuan, semua oleh kerana agama dan politik ni tidak ada kaitan, maka agama ni hanya dalam aspek spiritual semata-mata. Semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin. Undang-undang politik. Undang-undang ni adalah politik. Maka bila undang-undang politik lah, maka seluruh undang-undang Islam tu tak boleh diguna pakai dalam sistem pentadbiran negara. Kenapa? Negara ni urusan lain, bukan urusan agama. Maka atas alasan tu tuan-tuan, mereka bawa lah apa yang dimaksud sebagai undang-undang sivil. Undang-undang sivil, common law. Common law, anda ingat lagi almarhum Profesor Dr. Rodin, dia kata common law ni dia kata adalah satu undang-undang yang diciplak daripada undang-undang Islam di India. Orang putih dia jajah India, India waktu tu Islam, dia ambil undang Islam, dia ciplak, dia campur, akhirnya jadilah common law. Maka sebab itulah dalam undang-undang sekarang tu dia ada Evidence Act, dia ada penal code. Semua sama tuan-tuan. Kesalahan dari aspek kesalahan mencuri, kemudian bagaimana cara pembuktian, kan? A person is not guilty until is proven guilty. Semua tu asas-asas Islam. Dia ambil, dia campur-campur tuan-tuan, dia buang. Hak mana hukuman mencuri Islam potong dengan, dia buat pada penjara. Orang Islam dia dinamakan sebagai zina, dia tukar ibu nama rogol. Rogol. Zina tak apa. Rogol tak salah. Salah. Dalam Islam ada hukuman mati. Hukuman mati dalam Islam pancung, dia tukar kepada gantung. Tapi hari ini hukuman gantung sudah tidak ada. Sudah dimasukkan. Padahal dalam Islam ada hukuman Islam mati ni. Allah SWT menetapkan hukuman mati. Ya ayyuhallazina amanu. Tu ayat Quran. Ayat Quran 178 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hei orang beriman, kami wajib ke atas kamu hukuman qisas ke atas pembunuhan. Dia punya wazan dia punya cara Allah letakkan hukum sama dengan hukum puasa. Hukum puasa ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Maksudnya kewajipan puasa dengan kewajipan melaksanakan qisas ni sama. Cuma puasa ni individu, qisas ni adalah kerajaan. Kerajaan yang kena laksana. Maka bila benda yang melibatkan kerajaan, kaedah menyatakan ma la yatimul wajib illa bihi fal wajib. Hukuman qisas ni wajib dilaksanakan, tapi tak boleh dilaksanakan melainkan ada kerajaan, maka mewujudkan kerajaan tu wajib. Maka orang Islam mesti mewujudkan kerajaan bagi melaksanakan hukum tu. Kalau tidak, tak. Kalau tidak, berdosa. Ini kata-kata muni tu je. Siapa tak muni? Dosa besar. Lebih besar dosanya daripada tak tunaikan haji. Orang mesti haji, anak pergi ni buat kursus haji. Kata, geng-geng mutawih tu sebenarnya tunduk. Tak cakap lah tu. Tak cakap. Kita kata siapa tak muni, dosa lebih besar daripada tak tunai haji. Dia kata mana boleh dia tahu. Tunai haji, tak tunai haji dosa besar. Tak tunai haji ni dosa besar. Kamu seorang lah tangguh. Tapi tak mengundi melibatkan 32 juta rakyat Malaysia. Dia ada kaitan dia. Maka sebab itu dosanya lebih besar. Baik. Jadi hal ini dikatakan menunjang demokrasi rakyat berkuasa dengan melindungi hak-hak beragama yang minoriti. Pada masa yang sama menganggap agama Allah SWT itu tidak adil, na'udzubillah. Yang merupakan suatu anggapan yang salah terhadap Allah SWT yang Maha Suci
daripada segala sifat kelemahan dan kekurangan. Perkara ini berkonsepkan dengan slogan demokrasi purba, vox populi, vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, atau suara rakyat, suara keramat, kan? Suara rakyat, suara keramat. Ucapan itu tuan-tuan adalah slogan demokrasi purba. Ucapan itu bercanggah dengan akidah Islam. Dalam Islam, yang paling berkuasa ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan, kalau kita ni, yang bercanggah dengan Al-Quran adalah terbatal. Tapi orang putih ni tuan-tuan, dia bawa satu undang-undang, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan ini, ianya adalah null and void. Tuan-tuan, termasuklah undang-undang mesti undang Quran ni boleh terbatal dengan dia. Bahaya tuan-tuan. Sebab itulah bila kita bawa enactment kanun jenayah syariah Kelantan 1995 tuan-tuan, yang di dalamnya ada undang-undang hudud, maka undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? Ia adalah null and void, terbatal. Kenapa terbatal? Kerana jadual 9 peruntukan untuk kerajaan negeri Dewan meluluskan undang 356 saja. Dewan Undangan Negeri hanya boleh lulus undang-undang 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan saja. Tetapi dalam hudud tuan-tuan, dalam elemen tu ada sebatan 100 sebatan. Sedangkan dia hanya ada kuasa 6, maka undang-undang tu null and void. Ni tuan-tuan, bukan main ni, dia melibatkan akidah. Yang lepas duk main-main, duk apa, duk sendiri main kita, buat ni kit-kit 35, RUU 355. Padahal dia melibatkan akidah. Maksudnya undang-undang ini tuan-tuan telah membatalkan undang-undang Al-Quran. Apa hukumnya tuan-tuan? Membatalkan undang-undang, tolak Quran. Tolak Quran batal iman. Tanpa disedari. Itulah gambaran bagaimana seorang makhluk yang lemah mengatasi firman Allah yang Maha Kuasa. Sekularisme seringkali dikaitkan dengan era pencerahan, the age of enlightenment yang berlaku di Eropah, dan memainkan peranan utama dalam peradaban barat. Prinsip utama fahaman tersebut ialah pemisahan antara gereja dengan negara, agama dengan sains di negara barat, dan berlakunya revolusi perindustrian. Kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama daripada masyarakat yang demokratik. Negara-negara yang umumnya dikenali sebagai negara sekular, contoh Kanada, India, Perancis, Korea Selatan, walaupun tiada daripada negara ini yang bentuk pemerintahan menyamai dengan yang lainnya, kini terselah kesan yang sangat negatif apabila politik kehilangan moralnya kerana telah hilang rohnya apabila tidak berakidah. Sebab tu Almarhum Ustaz Fadil dia tulis tuan-tuan satu kitab dia Akidah dan Perjuangan. Akidah dan perjuangan ni guna sebut bahawa kita berpolitik ni dia ada kaitan dengan akidah. Supaya semayang. Kenapa kita semayang? Sebab kita beriman pada Allah. Kita beriman pada Allah yang Maha Esa. Allah inilah yang turunkan kita. Dalam kitab tu ada firman Allah, aqimus solah, dirikan semayang. Bagaimana nak semayang? Allah ajak pula beriman pada Rasul. Dan Rasul tu ajak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Semahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Akidah tak? Kan semayang saja ni. Atas anak akidah dan kita semayang. Kita bina masjid. Dan kalau orang nak runtuh masjid kita, langkah semayang tu dulu. Akidah tu. Kalau tak ada akidah, mudah lah beli apa. Kan? Sama dah tuan-tuan. Kalau semayang ni ada akidah, politik ni ada akidah. Sebab itulah bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi jadi Perdana Menteri. Maka dilaksanakan dengan kuasa yang ada tu, Nabi takbir negara Madinah. Wajibkan semayang, wajibkan puasa, berniaga dan sebagainya, sebarkan dakwah.
politik. Maksudnya ada yang halal dihalalkan, apa yang haram diharamkan. Setelah kewafatan Rasulullah diikuti oleh kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, disambung dengan kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Semuanya tuan-tuan ada kaitan dengan akidah. Sebab itulah antara ucapan yang masyhur daripada Sayyidina Abu Bakar, aku bimbang seekor unta di ujung kampung mendakwa aku di akhirat jika dia terjatuh lubang. Subhanallah. Itu naturnya. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau aku buat jalan tak elok, jatuh unta ni jatuh lubang, dia akan dakwa aku di akhirat. Dia khalifah, pasal apa buat jalan tak elok sampai aku jatuh lubang. Tu unta, kalau orang ada, orang ni ada, akan dakwa lebih. Maksudnya pemerintah ni ada kaitan dengan akidah. Maksudnya seorang pemimpin ni bila dia berkuasa, dia nak buat apa saja. Supaya sembahyang, tuan-tuan, sembahyang ni mestilah turut sebagaimana yang Nabi buat. Ada syarat sah dia, ikhlas dan mutaba'ah. Maksudnya kalau ada ikhlas dan mutaba'ah, barulah sembahyang tu diterima, dapat pahala di akhirat, masuk syurga. Samalah memerintah negara ni, mesti memerintah sebagaimana yang diajar dalam Quran, sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Judi diharamkan ya Allah, maka mesti diharamkan. Arak diharamkan, maka mesti diharamkan. Apa saja benda yang diharamkan mesti diharamkan. Maka tetapi tuan-tuan, bila orang putih ni dipisahkan, bila dipisahkan agama dengan politik, tuan-tuan, maka sepatutnya wujud mereka ada judi, ada arak, ada kasino, ada rumah-rumah urut dan sebagainya. Kenapa? Kerana pisahkan. Maka wujudlah apa yang dinamakan sebagai politik wang. Politik wang, bukan rasuah, politik wang. Nak naik, gunakan politik wang. Maka bila projek ada rasuah dan sebagainya, jadi tak salah, tak dosa. Tak dosa. Kenapa? Itu tidak ada kaitan dengan dosa halal apa ni, barang-barang dunia. Maka hancurlah negara. Maka almarhum Tunku Ni'am Nuri sebut, bila mereka cuba bentangkan satu elemen untuk nak kuat-kuasakan undang-undang rasuah ni, tu kata kita nak cegah rasuah ni, tu sebut tak boleh lari daripada fahamkan rakyat tentang dosa. Lalu semua ahli parlimen butuh, woi tolong, ni bukan pondok, oi, ni parlimen. Dalam parlimen tak ada cakap buat dosa, tak ada cakap buat pahala. Itulah sekular. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan, bila kita dah ramai dalam parlimen, Dr. Guru kita bercakap tentang dosa dan pahala. Namun begitu sistem pemerintah lagi, sistem pemerintah yang sekular ni masih lagi tidak mengendahkan urusan dosa dan pahala dalam sistem pentadbiran mereka. Maka menjadi kewajipan kita lah nak kembalikan institusi politik yang berakhidah ini. Masyarakat barat yang demokratik menjadi tidak beragama sehingga meruntuhkan jati diri manusia, yang menyebabkan kemusnahan institusi keluarga, bahkan mengakibatkan hilangnya sifat kemanusiaan dan hubungan bermasyarakat, sehingga meningkatnya maksiat dan jenayah yang melampau sebagaimana yang dilaporkan oleh media secara terbuka, sehingga kanak-kanak sekolah yang tidak berdosa turut menjadi mangsa. Ini barat, tuan-tuan. Bila dia pisahkan politik dengan agama, maka masyarakat dia, tuan-tuan, jadi tak beragama. Jadi tak beragama, tak kahwin, duduk sekali tak kahwin, beranak pinak. Dalam keluarga anak tak ada lah anak ni nak panggil ayah, adik, abah, tak ada. Panggil hello John. Where going? Panggil bini kita panggil sayang. Isteri kita panggil abang kat kita, tak ada. Bini pun hello John, hello Janet, tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan, barat ni tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan boleh tengok di sana, tuan-tuan, jenayah yang luar biasa berlaku. Oh, ni soal sahabat yang mereka dia. Di Dallas dia ada satu rumah, ada orang putih ni, dia panggil pelamba duk pergi beki ayam lah. Laki dia balik tengok-tengok orang jantan ada dalam rumah dia, cabut pistol, pam bagi panggang tu dia tak, pam mati tu. Apa? Dia
Dia tuan-tuan, dia bagi kebebasan pada rakyat dia memiliki senjata. Sedangkan dia tidak erti dosa pahala. Hak negara, hak dia jajah termasuk negara kita tuan-tuan, dia buat akta senjata api. Kita tak boleh memiliki senjata api. Pisau pun tak boleh tuan-tuan, jengkai pun tak boleh. Simpan di rumah boleh kan? Bawa lah kereta, jengkai 6 bulan penjara. Sedangkan sepatutnya kita ni kalau bagi senjata pun tak apa-apa. Kita takkan tembak orang buat berdosa. Tembak orang masuk neraka. Ayat Quran tuan-tuan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Tu ayat Quran. Sama dengan ayat orang yang murtad. Wa may yattabi' minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang murtad kekal di neraka. Orang yang membunuh orang Islam kekal di neraka. Ayat tu cuma dari segi pemberasan ulama yang mengatakan bahawa orang yang bunuh ni dia kata walaupun disebut kekal, dia masih lagi Islam, masih lagi dianggap Islam. Tapi ada ulama kata kafir. Dan sebab besarnya dosa membunuh tu. Berarti orang Islam ni kalau dia tidak akan bunuh. Tapi penjajah tuan-tuan, dia buat undang-undang kat orang Islam. Dekat dia nya bebas. Tuan-tuan tengok jenayah berdosa. Jenayah tu, kemudian jenayah seks. Jenayah seks, zina ni jenayah tuan-tuan. Perzinahan. Kemudian tuan-tuan hadis pun ada kalau mana maksudnya mereka ni kerja sampai sanggup anak-anak sekolah dirogol, diliwat dan sebagainya. Itu berlaku di sana. Kenapa? Pemisahan agama. Bahaya tuan-tuan sebenarnya. Aku yang kita hari ni kita berjuang ni, tok guru kita duk berjuang. Syekh Zainul Hafiz duk berjuang nak minta kekal supaya jangan jatuh ke tangan musuhnya rekod polis raya mana. Rekod polis tu salah seorangnya orang kampung nak kenai, tapi tak nak balik kampung lah. Kita pun tak mengaku dah orang kampung, temu sebut je. Ulama ni sepatutnya dimuliakan, disanjung. Tapi apa heret dia pergi balik apa jawab ada kan nanti. Tapi buat di mana takut tuan-tuan. Dia mana takut dosa pahala. Tak ada takut dah. Hati mati. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, hati mati tuan-tuan. Oh jangan tuan-tuan. Kita tu nak pegang cium tangan. Tidak. Bekas gelas dia kita nak minum. Depa heret di balik. Mana tu lah. Mana tu lah. Ni Pulau Pinang saya masuk orang bukan. Kadang tu tuan-tuan. Dan kasyat dan asri tuan-tuan. Tuan-tuan agak kat 4,000 dia selawat hari. 4,000 dia selawat. Kita selawat pagi hari. Dia selawat 4,000. Kita betul. Baik. Maksudnya barat ni tuan-tuan bila dia pisahkan agama dengan politik, jadi rosak. Negara Turki suatu ketika dulu yang menjadi kuasa besar dunia bersama Islam bertukar menjadi negara bangsa setelah Kamal Atatürk melaksanakan dasar sekularisme kononnya untuk mengambil teladan Eropah yang maju. Barat maju, maka bila jatuhnya kerajaan Utsmaniyah Turki pada 3 Mac tahun 1924, maka mereka lantik Kamal Atatürk sebagai presiden untuk dijadikan sebagai role model melaksanakan sistem sekular di negara bekas negara Islam di Turki. Asyik tuan-tuan. Kamal Atatürk, lepas tu dia sebut laknatullah Kamal Atatürk ni. Dipisah habis urusan agama. Sampai hari ini tuan-tuan, Turki tuan-tuan, dia punya sekular dia sampai hari ini tak boleh nak buang lagi. Walaupun kita dah maitah dan dah. Tuan-tuan, lepas tak boleh pakai lagi. Lepas tak boleh pakai lagi. Hanya boleh pakai dalam masjid saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sapu muka, lepas tak sapu buang lepas. Pun pakai. Perlembagaan lagi tuan-tuan. Ni nak laksanakan kita tuan-tuan, walaupun ni tapi boleh lagi dibawa RU 356 dia tak boleh. Tak boleh langsung. Kuatnya sekular tu. Dan tuan-tuan pergi sana boleh tengoklah bagaimana rakyat dia yang sekular ni. Dahsyat. Baik. Islam menegaskan bahawa urusan pentadbiran negara merupakan salah satu kewajipan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT sejak pengisytiharannya untuk menciptakan manusia.
hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang selalu kita baca, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Al-Baqarah ayat 30. Ini dalil mewajibkan kita melaksanakan pemerintahan Islam dalam negara. Apa makna khalifah? Kita ni adalah khalifah. Allah jadikan kita ni adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Imam Mawardi sebut khilafatun nubuwah ala hirasatid din wa siyasatud dunya. Kamu, orang Islam, manusia adalah pengganti Nabi. Jaga agama dan takbir dunia ni dengan agama. Tu kerja kita. Ibnul Qayyim sebut makna khalifah adalah iqamatid din wa siyasatud dunya, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Itulah tugas utama kita, tuan-tuan. Tugas utama. Kalau kita berjaya memahamkan seluruh orang Islam, tuan-tuan, tentang kewajipan ini, insya-Allah kuasa politik akan kembali ke tangan orang Islam. Tapi kalau benda ni kita tak berjaya nak yakinkan orang Islam tentang pentingnya, lambatlah, tuan-tuan. Lambatlah. Kita akan jadi sebagaimana apa yang berlaku di Spanyol. Spanyol, tuan-tuan, Islam pernah meminta 800 tahun di Spanyol. Tapi akhirnya kuasa politik jatuh ke tangan komunis. Jatuh ke tangan komunis, tuan-tuan. Raja dan rakyatnya, tuan-tuan, terpaksa jadi pelarian. Kubur-kuburnya dikorek habis, tuan-tuan. Korek habis. Masjid-masjid dijadikan gereja, muzium dan sebagainya. Itulah bahaya, bahananya, buruknya, dahsyatnya hilang kuasa politik di tangan orang Islam. Sebab itu kita nak kena faham. Malah soal pentadbiran ini menjadi ketetapan Allah SWT kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Nak baca makna dia, tuan-tuan. Manusia itu adalah daripada umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberikan keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, itu Quran. Hampa berselisih apa? Hampa nak pilih kumpulan mana, parti mana? Tengok Quran. Hampa nak laksana hukum? Tengok Quran. Bila orang mencuri, tengok Quran. Orang zina, tengok Quran. Itulah tujuan Quran. Bukan Quran ni duk baca, duk baca, tapi tak laksana betul. Maksudnya kena jadi Allah hantar Nabi ni bersama satu kitab nama dia Quran. Tujuan adalah untuk nak menyelesaikan masalah manusia. Segala permasalahan rujuk Quran. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata kerana kedengkian antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikenakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi, ayat yang mengatakan bahawa kita ni mesti mentadbir negara ni dengan Islam. Kita ni wajib berpolitik. Wajib. Diulas oleh Nabi. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun. Ayat Quran kata, manusia, kamu ni dijadikan sebagai khalifah. Maksudnya kamu kerja pertahankan agama dan takbir dunia ni, memerintah dunia, negara ni dengan agama. Itu kerja kamu. Cukup ayat ni, tuan-tuan. Ayat ni kalau faham jelas-jelas, orang tak mengundi, betul? Betul? Tak terlibat dengan kerja politik ni pun dosa. Apa ni perintah Allah SWT. Bagaimana kamu nak jaga agama, tuan-tuan? Bagaimana nak jaga agama kalau tak ada kuasa?
Bagaimana nak jaga agama kalau tidak ada kuasa? Saudara kami dekat. Bagaimana nak boleh tutup premis judi kalau tak ada kuasa? Contoh yang mudah. Tak boleh tutup. Tak boleh tutup premis judi kalau tidak ada kuasa, tuan-tuan. Ingat, kuasa ni bukan nak buat masjid, tuan-tuan. Masjid ni, tuan-tuan, orang Yahudi ni kaji dah. Orang Islam ni jangan usik tempat ibadat dia. Jangan usik kitab dia. Lepas tu bila penjajah main, tuan-tuan, dia buat masjid, tuan. Penjajah buat masjid dan surau. Dia lantik guru agama untuk ajar Quran. Hampa sembahyang, hampa nak sembahyang, aku buat masjid. Hampa nak mengaji Quran, aku bayar gaji ke ustaz je, kan. Hampa sembahyang, tapi hampa jangan libat dengan politik. Libat dengan politik aku tangkap. Lepas tu Hizbul Muslimin awal-awal diharamkan. Hizbul Muslimin awal-awal diharamkan. Kenapa? Anak politik tak boleh. Lepas tu kena faham. Lepas tu lah bila tu guru ni, tuan-tuan, memerintah tutup kedai judi, tutup kedai arak, barulah orang Islam mula nampak rupanya Islam ni bukan semayang puasa zakat haji. Islam ni kena ada kuasa untuk tutup kedai arak, tutup ni. Islam ni kena ada kuasa untuk nak laksanakan hukum-hukum Allah SWT yang lain. Nak hukum pencuri dengan hukum Islam, nak hukum penzina dengan hukum Islam. Supaya bila dihukum dengan hukum Islam, barulah orang Islam tak mencuri, tak berjudi, tak minum arak, tak berzina. Barulah orang Islam akan jadi manusia yang mulia, manusia yang kuat, tuan-tuan, yang strong. Hari ini, tuan-tuan, pelajar-pelajar di sekolah, tuan-tuan, pergilah siapa di sekolah, tuan-tuan. Kebanyakannya tak sembahyang. Kebanyakannya, tuan-tuan, sudah ada pakwa dan makwa. Kita satu lengung. Siapa yang lengung ni? Pakwa dia tak main ni satu, tuan-tuan, buat satu. Melengung, pakwa tak main ni. Bila ada pakwa makwa, tuan-tuan, ingat dia ni, jumpa sekadar, dia buat lebih daripada itu, tuan-tuan. Kita satu dah buat dah berzina dah, tuan-tuan. Hari ini ada satu penyakit dia nama barcode, tuan-tuan. Ana pun nak cadanglah pada pejabat agama supaya buat khutbah tajuk barcode. Barcode ni hak kita duk scan kat kertas tu, tuan-tuan, tu barcode. Tapi budak ni dia punya barcode bukan barcode tu, toreh. Toreh tangan. Baru ni kami buat operasi, dia kurang berpuluh orang pelajar perempuan. Jadi tuan-tuan boleh tengok anak perempuan, anak lelaki alhamdulillah daripada berapa ratus orang tu seorang masalah. Tapi pelajar perempuan masalah. Siapa yang toreh? Mak marah. Mak marah tangi dekat dia toreh. Dia toreh sampai meleleh darah. Lepas toreh, rasa tenang sikit Ustaz. Sabut, toreh pula. Tagih marah kat adik, toreh pula. Allah tuan-tuan, dia jadi silang-silang tu. Main game kalah, toreh juga. Kita mengamuk orang ni sebut tentang berdosa. Kamu ni kau tak toreh. Toreh dan mula toreh tangan. Lepas tu dia naik toreh tengkok. Lepas sembilan. Alhamdulillah lepas kita buat operasi tu, cek hari kemarin dan cek, mari tengok tangan kan? Tak ada. Dia kena banyak, kita kena cek anak-anak kita. Pelajar India apa dah? Pelajar India, kita dah tengok pelajar India, dia pakai baju kurung. Bagus budak India dia pakai baju kurung. Rupanya dia pakai baju kurung, ada cerita dia. Bila pakai baju kurung, dengan macam rupanya dia toreh tangan juga. India tak kuala toreh tangan. Hak Islam ni toreh tangan dia. Itu anak kita. Kenapa? Tidak ada undang-undang. Maksudnya mesti ada kuasa baru boleh dilaksanakan. Hukum ni wajib, mesti ada kuasa. Maka Nabi kata semua Bani Israel ni, nabi-nabi mereka adalah orang politik. Nabi-nabi mereka adalah orang politik. Dan Nabi kata setiap kali Nabi diwafatkan, digantikan dengan Nabi yang lain. Nabi Adam wafat, diganti dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh diganti dengan Nabi Idris, Nabi Mut. Diganti-ganti, tuan-tuan. Dan tidak ada lagi Nabi selepas itu. Yang ada hanyalah, namun akan ada pada khalifah, yakni pemimpin. Jumlah mereka itu sangatlah ramai. Qalu fama ta'muruna, para sahabat bertanya, apakah pesanan kamu wahai Rasulullah pada kami?
Pemimpin ni ramai ni, pemimpin Islam ni, ulama-ulama ni ramai. Qala fu bi bai'atil awal fal awal wa'tuhu haqqahum fa inna Allaha sa'iluhum amma istar'ahum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah janji setia kepadanya yang dahulu dan berikutnya. Tunaikanlah hak yang mesti kamu tunaikan terhadap mereka, dan sesungguhnya Allah akan bertanya, menghisap mereka tentang apa yang telah diwajibkan ke atas mereka. Maksudnya kita mesti memberi ketaatan kepada ulama-ulama yang menjadi pemimpin ini, tuan. Ulama ni kita kena taat kepada, dan mereka pun yang pegang jawatan akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Lepas tu almarhum Tugu Na'lim nangis. Ayah, orang tanya Tugu saya pagi dah jadi MB dekat 20 tahun dah. Ayah apa? Kunci khazanah negeri tu kat Tugu. Dia kata, ambo bimbel, nanti Tuhan tanya, kamu ada puasa, kenapa masih kamu tidak laksanakan undang-undang Allah SWT? Kita dah bentang, Tugu dah bentang lah, tapi tak boleh buat. Lalu Tugu panggil legal advisor, panggil, Datuk, apa masalahnya? Apa masalahnya lagi? Tugu, masalahnya ialah mesti dipindah perlembagaan. Lagi tak pindah perlembagaan, maka lagi pula kita tak boleh nak buat. Oh, saya lagi Tugu. Maksudnya ada kuasa, tapi kuasa yang terhad. Muju orang Kelantan faham, muju orang Terengganu faham, orang Kedah faham. Tapi negeri-negeri lain, tuan, masih belum faham lagi tentang pentingnya kuasa politik untuk memindah perlembagaan bagi melaksanakan hukum hakam Allah SWT. Kita nak ajak benda ni, tuan. Kita kena ajak benda lagi ni, supaya orang Islam ni dia faham tengok-tengok. Dia faham benda ni, barulah boleh berubah, baru boleh dilaksanakan hukum hakam Allah SWT. Jadi kita telah meletakkan Islam dalam perlembagaan tersebut, tuan. Kita, tuan, wakil-wakil daripada gerakan Islam, tuan, yang kemukakan pada kerajaan cikgu, letakkan perkara 3 perlembagaan Islam. Islam adalah agama resmi persekutuan. Kita yang cadangkan. Cuma lepas tafsir Islam tu is a religion. Kita nak terjemah Islam tu is the way of life, cara hidup. Bukan sebagai agama, tapi adalah sebagai cara hidup. Maka makna Islam itu hendaklah ditafsirkan mengikut bahasa Al-Quran dengan kesempurnaan maknanya. Islam mestilah diterjemahkan dengan makna Islam yang syuhur, bukan dengan makna religion. Kalau religion, berarti sembahyang puasa zakat haji saja. Tapi kalau diterjemahkan dengan makna yang syuhur, barulah merangkumi seluruh hukum hakam. Jadi kalau ditafsirkan Islam agama persekutuan, maka ekonomi, sistem ekonomi tak boleh buat melainkan ikut Islam. Oh, tuan. Mesti guna dinar, baru sah. Undang-undang mesti hukum dengan hukum Islam, baru menepati perkara 3 perlembagaan sebutan. Tapi hari ini, tuan, dia perlu tafsir dengan makna yang semua tu. Maka sebab itulah banyak lagi perkara kerajaan tak dapat dilaksanakan. Maka penafsiran secara sekular adalah suatu perkara yang salah dan sesat, yang dahulunya telah dibawa oleh penjajah dan kitab Injil yang telah diubah kandungannya. Then give to Kaisar the thing that they are Kaisar, and to God that thing that are God. Anda baca tadi, berikan milik Kaisar itu kepada Kaisar dan milik Allah itu kepada Allah. Allah SWT mendedahkan kesesatan yang berlaku melalui firman-Nya, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ialah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang sesudahku bernama Ahmad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, sedangkan dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Nabi Allah Isa AS diperintahkan menjadi Rasul kepada Bani Israel supaya beramal dengan kitab Taurat dan Injil. Termasuklah antara tugas Nabi Isa menjanjikan akan datang min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang
Rasul sudah pun nama dia Ahmad, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk meneruskan Islam yang sempurna. Nabi sebutlah satu hadis yang masyhur kan. Nabi kata Nabi-Nabi ni bawa agama Islam umpama satu bangunan, illa labinatun, kecuali satu bata. Tinggal satu bata lagi Nabi kata. Rumah dah elok dah, tinggal satu bata. Wa anal labinatu, akulah bata tu. Maka akulah yang menyempurnakan. Nanti Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dahulu. Beberapa tokoh undang-undang telah memberikan pelbagai pandangan supaya dimerdekakan perlembagaan persekutuan daripada pengaruh penjajah, antaranya ialah almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, almarhum Tun Saleh Abbas, Tun Hamid, Tun Fairuz dan lain-lain tokoh. Mereka berpandangan supaya perkataan Islam yang termasuk dalam perlembagaan persekutuan tidak boleh diterjemahkan dengan perkataan agama dalam bahasa yang lain daripada Al-Quran. Kerana terjemah betul dia apa? Apa makna Islam? Makna Islam ikut Al-Quran ialah inna din al-Islam. Din itu adalah Islam. Din itu adalah Islam. Din itu bukan agama. Din ini adalah Islam. Islam ni apa? Manahij hayat, cara hidup. Baru betul. Baru betul. Tapi ada pihak yang telah menunjukkan penentangan sejak awal lagi sebarang perubahan kepada Islam dan terus mempertahankan pegangan sekularisme yang dianutinya sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang tubuh. Segasnya perjuangan mereka adalah meneruskan agenda penjajah. Mereka yang dikuasai oleh puak ini tidak pernah berganjak dalam mempertahankan sekularisme yang salah itu dalam perlembagaan. Adapun pihak yang berkonsepkan liberal pragmatik sekular, kerana puak dia menerima siapa sahaja untuk bersamanya dan kumpulan yang lain laksana melukut di tepi gantang saja, maka negara dan rakyat berada dalam keadaan yang lebih hanyut daripada pemerintahan dahulu yang mempunyai tegas parti Melayu. Kini kumpulan ini telah diambil alih hala tujuannya oleh perjuangannya bersama dengan puak-puak sekular kerana ingin menyelamatkan diri, mengejar jawatan serta kalangan yang memburu harta dan tahta. Hanya kerana kejahilan sahaja satu-satunya sebab yang dapat menyelamatkan seorang dengan keampunan Allah SWT terhadap mereka yang jahil dan masih ada kecintaan pada Allah, Rasul serta umat Islam dan kebenciannya kepada kekufuran. Sabda Rasulullah SAW, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Nabi kata ada 3 perkara yang siapa ada 3 benda ni dia akan dapat kemanisan iman. Pertama, dia mengasihi, mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Yang kedua, dia mengasihi seseorang. Tak kira lah kasih pok dia, kasih bini dia, kasih dia kawan dia. Tak kasih melainkan semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci, dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maka itulah orang akan dapat kemanisan iman. Jadi kewajipan kita ialah menyelamatkan umat yang tenggelam dalam kejahilan. Alhamdulillah, tahniahlah kepada pihak jawatan kuasa masjid yang setiap hari, setiap waktu sentiasa mengadakan majlis-majlis ilmu. Kita buatlah semampu mungkin. Yang ada kat kita, kuasa yang ada kita buat sebat. Kita sampaikanlah supaya yang penting masyarakat ni kita ni dapat kefahaman yang sebenar tentang Islam. Tugas ini menjadi peranan para ulama yang bertafakuh dalam urusan agama, mengikut firman Allah Ta'ala, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi din wal yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Dan tidaklah semestinya bagi orang yang beriman itu keluar semuanya berjuang. Maka adalah ada sebahagian daripada mereka keluar menuntut ilmu supaya bertafakuh, memahami dalam urusan agama, supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaum mereka apabila kembali ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan kaum mereka berwaspada terhadap penyelewengan yang berlaku. Jadi setiap masa tuan-tuan, setiap zaman ni tuan-tuan akan ada penyelewengan dia. Kerana iblis ni ada setiap zaman. Iblis ni tuan-tuan tak mati, tak pencen. Kita kerja pencen dah. Lah ni ramai nak pencen awal, iblis tak pencen. Kalau setiap zaman tuan-tuan, iblis ni akan bawa fahaman-fahaman yang menyesatkan, penyembahan berhala, puja hantu, setan dan sebagainya. Dan zaman kekini tuan-tuan, setan ni tuan-tuan, dia bawa ideologi baru untuk menyesatkan manusia. Maka sebab itu tulis satu kitab, Muqaddimah Aqidah Muslimin. Dia tulis perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, termasuklah ideologi yang boleh membatalkan iman, supaya kita orang Islam sedar bahawa orang yang membawa konsep sekular dan nak mengekalkan undang-undang jahilah ni, termasuk bahan fahaman-fahaman liberal plural ni, termasuk kumpulan-kumpulan yang akidah mereka rosak, yang kita kena selamatkan diri kita. Hari ni tuan-tuan, sebab itulah kita ni peranan kita bukan nak selamatkan diri kita saja, tapi nak selamatkan umat, nak selamat batu. Yang kita dah sebut politik ni tuan-tuan adalah wasilah, alat. Matlamat kita lah nak menyelamatkan umat. Bagaimana Nabi kita SAW nak selamatkan umat daripada terjerumus ke lembah api neraka. Maka sebab itulah dalam suasana politik ni, sekiranya berlaku pertelagaan sesama kita, maka berpada-padalah. Jangan sampai kita kafir mengkafir. Jangan sampai kafir mengkafir, bunuh membunuh. Jangan berlaku sebagaimana berlaku di Syria. Jangan sampai berlaku di Yaman, Iraq dan Mesir tuan-tuan. Berlaku pertelingkahan sampai berlaku pertumpahan darah. Cukuplah. Kita ambillah iktibar daripada negara umat Islam di sekeliling yang mereka bertelagak sampai melakukan pertumpahan darah. Kita bertelagak mulut dah. Bertelagak mulut, kata hampa ni tak betul. Sampai satu tahap kita nak supaya dia ni main bersama kita. Maka satu Nabi kata, kalau nak musuh pun berpada-pada. Kenapa? Suatu hari dia akan jadi kawan kamu. Dan baik pun berpada-pada. Kenapa? Suatu hari mungkin dia jadi musuh kamu. Jangan jadi semua lepas tuan-tuan. Kami tegak rela dilacurkan. Lalai dia duduk dengan pelacur. Penyamut, penyakau. Lalai. Dia duduk dengan perempuan dia. Kita tak. Kita berhati-hati dah. Sebab kita mengharapkan semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudara orang Islam kita bersama kita, duduk dalam satu kumpulan. InsyaAllah tak mustahil benda tu. Tak mustahil. Namun sebab itulah kena berhemah dalam kita menyampaikan ni, supaya kita dapat menarik semua kumpulan-kumpulan Islam boleh duduk dalam satu wadah kita, insyaAllah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, anda masih lagi memohon semangat betul-betul yang kita baru bayar, nak bayar deposit api. Elektrik TMI tuan-tuan 7,600. Deposit ayam 5,500. Lah semangat tuan-tuan supaya kita dapat pasang elektrik. Dan target bulan depan ni kita ada usrah dengan kemulian sekali. Kalau cepat pasang, bolehlah kita terus usrah dengan kemulian tempat tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم